Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pelajaran kita di akhir kitab Munyatul Musalli yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Setelah selesai daripada membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan salat, sebagaimana yang telah kita cerita di awal kuliah kita dulu, ada yang mengatakan bahawa kitab ini ditulis oleh Syekh Daud berdasarkan permintaan daripada seorang sultan, seorang raja yang tidak disebut namanya. Maka sebagai seorang ulama rabbaniyin, ulama yang ikhlas dengan ilmunya, Syekh Daud mengambil kesempatan selepas daripada mengajar sultan bab salat, beliau juga menulis sebuah bab tatmimul faedah, melengkapkan faedah salat. Sebab apa? Kerana sultan ini pemimpin, nak menyelamatkan dunia, dan sultan juga bertanggungjawab menyelamatkan rakyatnya daripada siksaan akhirat. Di antara kepekaan Syekh Daud, bila dia tengok peluang yang begitu besar, tak kala dia kata biar ajar bab salat cukup lah, dia terus tambah dengan nasihat yang panjang ini. Maka kita sebut di sini iaitulah nasihat Syekh Daud kepada pemerintah atau pemimpin pada waktu itu, dan nasihat ini kita panjangkan pula kepada pemimpin di zaman kita. Tatmimul faedah, ini kesempurnaan faedah pada menyatakan perkara yang bergantung, yang bersangkut dengan raja. Kalau sebut raja di sini dengan makna pemerintah. Istilah orang dulu bila sebut raja, masa tu tak ada Perdana Menteri, dia ada seorang je. Raja itulah pemimpin, presiden. Zaman sekarang ni bila mari negara demokrasi berbeza, dia ada raja, ada presiden, ada Perdana Menteri, ada menteri besar. Jadi kita letak di sini dengan makna pemimpin. Dan perkara-perkara yang bergantung dengan dia, perkara yang bersangkut dengan kepimpinan pemerintahan. Kata di Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ini diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata? Waqirus sultan wa ajilluhu fa innahu izzullahi wa zilluhu fil ardi idza kana adla. Maksudnya, muliakan oleh kamu akan sultan, akan pemimpin, dan besarkan kamu akan dia, maka bahawasanya ia satu ketinggian Allah dan bayang-bayangnya di dalam muka bumi ini apabila dia berlaku adil. Riwayat macam ni setakat yang anda jumpa hanya dalam diriwayat oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq menyebut cerita ni, waqirus sultan wa ajilluhu. Cuma bila sebut tentang di sini, itu yang pertama. Dan daripada Umar katanya, kataku bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar pergi tanya Nabi, khabarkan daku ya Rasulullah daripada kedudukan sultan ini, yang hebatlah segala manusia baginya, mana manusia takut gerun dengan dia, dan rendah baginya segala tubuh manusia. Manusia semua merendahkan diri, menghormati raja ini. Apa dijawab?
maka sebenarnya iaitu bayang-bayang Allah pada muka bumi. As-sultan zilullah fil ardi, maka apabila baik ia, maka baginya pahala dan atas kamu syukur, dan apabila jahat maka dosanya atasnya dan di atas kamu sabar. Riwayat yang kedua ini suka juga nak cari, yang kita jumpanya dalam kitab An-Nihayah. An-Nihayah Ibnul Athir. Ibnul Athir ada sebuah kitab namanya An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Dia sebut riwayat ni, wa minhu al-hadis annahu su'ila anis sultan. Ditanya tentang sultan, maka jawapannya huwa zillullah fil ard, fa iza ahsana falahul ajru wa alaikumus syukru, wa iza asa'a fa alaihi al-isru wa alaikumus sabru. Ini yang riwayat yang kedua. Dan daripada Nabi lagi diriwayat lagi, siapa-siapa yang memeliharakan rakyat dan tiada dipelihara dengan amanah dan nasihat, daripada belakangnya nescaya memici atasnya rahmat Allah Ta'ala yang luas bagi tiada sesuatu. Jadi dalam hadis ini dia kata, mana-mana orang yang memerintah, jaga rakyat dia, tetapi tidak jaga dengan amanah, tak jaga dengan amanah dan tak beri nasihat, nasaya Allah Ta'ala sempit, memicitkan, maknanya menyempitkan rahmatnya yang luas bagi tiap-tiap sesuatu. Ini hadis ini jelas dalam hadis riwayat ma min amdin yastar'illahu ra'iyatan, mana-mana hamba yang Allah Ta'ala beri jawatan kepada dia, kemudian dia tidak beri nasihat kepada rakyatnya dengan baik, bahkan dia tipu rakyat, dia berlaku tidak adil kepada rakyat, pada ketika itu, maka orang macam ni cukup dahsyat dia punya kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita tengok dalam hadis yang akan datang ni banyak lagi yang akan disebut dalam riwayat yang seterusnya. Cuma bila sebut di awal tadi tentang apakah makna bayang, kita letaklah hadis ni diterima, ataupun kalau tidak hadis pun asar, sama ada kata-kata Ibnu Abbas ataupun daripada Umar radhiyallahu anhum. Apa makna zillullah fil ard, bayangan Allah? Jadi di sini para ulama mengatakan, di antaranya Imam Nawawi dalam syarah Muslim mengatakan, az-zillu huna ibaratun 'anil rahati wan na'im. Mana bayangan di sini bermakna orang ni duduk di bawah nikmat dan kerehatan. Jadi sultan ini satu nikmat Allah Ta'ala beri kepada dia, memerintah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan rakyat dia ni taat pada dia, padahal dia manusia biasa juga. Tapi bila jawatan tu dia pegang, orang akan ikut dia, bahkan takut pada dia. Kalau nak kira mana hebat sultan tu dengan pengawal dia, pemerintah dengan pengawal, hebat pengawal dia, yang kawal dia polis yang pandai. Kalau zaman dulu pendekar-pendekar yang apa ni, tolak tak rebah. Hari ni mungkin penembak yang paling hebat sekali, tapi pemimpin ni belum tentu lagi pegang pistol pandai ke tidak, tak tahu, tapi orang takutnya dia. Ini huraian disebut bahawa bila orang tu diberi jawatan, maka jawatan itu yang menyebabkan orang jadi gerun dengan dia, jadi taat pada dia. Cuma atas dia lah masalahnya, dia nak guna kuasa dia dengan betul, dengan adil. Alhamdulillah. Kalau tak guna dengan adil, banyak lagi hadis-hadis yang akan menyebut di hadapan kita nanti. Kata Malik bin Dinar rahimahullah, aku dapat setengah daripada ajaran yang turun daripada langit. Firmanullah Ta'ala, anal malik, aku ni raja bagi segala raja, hati segala raja di tanganku, maka siapa taat akan daku jadi aku,
jadi mereka itu atasnya rahmat, dan siapa yang maksiat akan aku jadikan mereka itu atasnya seksaku. Jadi orang yang taat rahmatlah, orang yang tak taat jadi seksa atas kepala dia. Maka jangan membimbang akan kamu akan lidah kamu, jangan memaki-maki raja, dan tetapi taubat kamu pada Allah bahawa dilembutkan akan hati mereka itu atas kamu. Ini kata Malik bin Dinar ni pun sukar juga untuk kita takhrik akan dia. Cuma dia punya maksud dianya, kita ni duduk sebagai rakyat, kalaulah pemimpin itu zalim, buat benda yang tak betul, rakyat kena bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Sebab banyak tersebut dalam hadis-hadis yang sahih. Ia mengatakan, apabila kamu tidak beramal dengan kitab Allah, pada waktu itu akan mari kepada kamu jawrus sultan, pemimpin yang zalim. Jadi kalau rakyat rasa dia dizalimi, dia ditindas, pemimpin-pemimpin yang tidak baik, maka rakyat kena bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah Ta'ala, waja'alna lil muttaqina imama, jadikan pemimpin kita ni orang yang baik. Barulah jadi aman dalam satu masa. Kita tak menyalahkan orang lain saja, kita menyalahkan diri kita. Sebab apa masyarakat jadi macam ni? Sebab apa pemimpin datang macam ni? Allah nak uji. Sebab masyarakat di situ tidak lagi beriman, tidak lagi beramal saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saigianya bagi raja-raja, pemimpin-pemimpin, mengingatkan dirinya dan menyebut akan ayat Al-Quran ini, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, bahawasanya kami jadikan engkau khalifah di bumi. Tengok ayat ni Tuhan kata khalifatan fil ard. Allah tak kata jadi khalifah aku di muka bumi lah. Dia kata khalifah. Dalam ayat kejadian Adam, inna ja'alnaka khalifah, Allah nak jadikan khalifah. Jadi satu teguran daripada para ulama bahawa tidak tepat kalau kita kata manusia ni khalifah Allah di muka bumi. Sebab apa makna khalifah? Pengganti. Kalau kita kata pengganti Allah di muka bumi, Allah tak perlu pada pengganti. Jadi yang tepat kita kata manusia ni khalifah di muka bumi, maknanya orang yang bertugas memakmurkan bumi ini. Kita bukan khalifah Allah, kita hanya khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Tengok Allah sebut dalam pada Daud, ja'alnaka khalifatan. Dia tak kata khalifati, bukan khalifah aku. Ini satu perhatian yang kena ambil. Maka berhukumlah kamu di antara manusia dengan hukum yang sebenarnya, dan jangan kamu mengikut hawa nafsu, maka kamu akan jadi sesat daripada jalan Allah. Jadi Nabi, Allah pesan kepada dia jangan ikut hawa nafsu. Ayat ini daripada surah Sad ayat 26. Surah Sad ayat 26. Dan setengah daripada orang yang mengikut hawa nafsu itu, iaitu bahawasanya jika hadir dua orang yang berbantah-bantah atau dua orang yang berkelahi di hadapannya, maka berkendak pada hatinya yang benar itu bagi orang dikasihnya. Nah, ini bila mari dua orang berhukum depan kita, kita nak membela orang yang kita sayang, orang yang kita kasih, maka ketika itu kita dikira sudah mengikut hawa nafsu. Dah kita jadi pemimpin, berlaku adil. Kita jadi pemimpin, tak boleh kita bias ataupun cenderung pada mana-mana. Yang penting jalankan hak yang betul. Dan kerana inilah sebab ditanggalkan kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Ya, ini ada masalah sedikit. Tulis cerita ini cerita Israiliyat. Bila saya sebut macam ni, ini dari sudut dia panggil komentar terhadap riwayat, bukan komentar kepada penulis kitab. Penulis kitab ni hanya menukilkan di sini. Cuba kita baca, agak janggal di sini. Cerita ditanggalkan, dicabut kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Dan yang demikian itu bahawasanya beberapa manusia, beberapa orang di kalangan ahli jaradah
Jaradah ni iaitulah isteri, orang kampung isteri kepada Nabi Sulaiman. Nama dia Jaradah. Jadi orang kampung dia mari nak jumpa Sulaiman. Maka Jaradah ini terlebih kasih perempuan keduanya, kasih perempuan. Berhukum mereka itu kepada Nabi Sulaiman serta dengan orang lain. Maka kasih bahawa dimenangkan bagi isi negeri Jaradah sebenarnya, maka menghukumkan bagi mereka itu, maka balakan dia dengan ditanggalkan kerajaannya. Tuan-tuan tulis di sini, ini cerita Israiliyat yang tidak sesuai dengan maqam kedudukan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kalau baca dalam Quran, cerita yang kita tak boleh terima bulat-bulat, cerita Nabi Sulaiman, cerita Nabi Daud nak rampas isteri panglima dia, cerita Nabi Yusuf dengan Zulaikha, cerita Iblis dengan Adam, ada asalnya Iblis ada kaki tak ada kaki, ini semua dia panggil cerita Israiliyat. Dan ini menyentuh ismatul anbiya, menyentuh kehormatan Nabi. Macam mana Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala beri kepada dia jawatan Nabi, seorang yang tidak adil, jatuh hukum kerana sayang kepada Jaradah, sanggup menjatuhkan hukum untuk membela orang kampung isteri dia. Kita orang biasa ni pun kita tak boleh buat. Kalau kita sebagai seorang hakim, apalagi kita nak cerita kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuan-tuan tanda di sini, cerita ini jangan dibawa dalam masyarakat. Kenapa? Kerana dia menyentuh ismatul anbiya, menyentuh kehormatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Seolah-olah Sulaiman seorang yang tidak adil sehingga Allah cabut kerajaan dia. Lah. Ini cerita Israiliyat. Tuan-tuan boleh baca cerita Israiliyat ni, saya dah sebut dulu sekali di dalam buku yang dikeluar oleh JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Tajuk dia Israiliyat di dalam kitab-kitab tafsir. Beli buku ni, Israiliyat dalam kitab tafsir, yang diterbitkan oleh JAKIM. Kitab ni memang perlu ada. Cerita-cerita macam ni kita boleh trace lah, boleh check selalu bahawa ini cerita menyentuh kehormatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sama juga bila jumpa dengan Nabi Daud nanti. Di mana sahabat kan Nabi Daud, Nabi. Dia tengok panglima dia isteri cantik, dia hantar panglima nak suruh pergi perang, nak suruh mati sebab nak ambil isteri. Subhanallah. Kita dengan jiran kita tak sanggup buat, Nabi boleh buat. Ajaib. Tapi apa buat Israiliyat, apa buat Yahudi ni, Allah dia kata huduh lagi. Apa lagi dengan nak kata kepada Nabi-Nabi. Dan kata Ma'qil bin Yasar rahimahullah, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba yang diberi memeliharakan rakyatnya, tiada memberi nasihat akan rakyatnya, maka tiada mencium akan bau syurga. Maaf, cerita ni panjang. Cerita Ma'qil bin Yasar ni seorang sahabat radhiyallahu anhu. Daripada Hasan, ceritanya Ubaidillah bin Ziyad, seorang pemimpin yang agak keras sikit, kita nak kata zalim. Ubaidillah bin Ziyad ni kasar, pemimpin. Bila dia tahu Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu sakit, dia pergi ziarah. Pemimpin ziarah ulama. Kesakitan ini bawa kepada mati. Kata di Ma'qil, tengok, tegas ulama sahabat, inni muhadditsuka hadisan sami'tu min Rasulillah. Ya Ubaidillah, dengar. Aku nak bawa kepada satu hadis pada kamu yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan. Nih, terjemahannya ada dalam kitab, tuan-tuan. Mana-mana pemimpin, mana-mana orang memerintah pekerjaan orang muslimin, falam yahutha binasihatin, dia tak beri nasihat dengan baik, tak jaga ekonomi dengan baik, tak jaga pemerintahan dengan baik, illa lam yajid raihatal jannah, nascaya tiada mencium ia akan bau syurga. Subhanallah. Hadis ini tanda diriwayat oleh Imam Bukhari. Hadis ini dalam Bukhari. Nabi kita nasihat, dan Ma'qil bin Yasar ambil kesempatan nasihat pada Ubaidillah bin Ziyad yang jadi pemimpin pada ketika itu. Dan riwayat lagi daripada hadis, riwayat daripada hadis lagi apa dia kata,
Sesiapa yang memerintahkan pekerjaan muslimin suatu pekerjaan, kemudian tiada diberi akan mereka itu nasihat seperti ia nasihat pada isi rumahnya, maka Allah Ta'ala akan tempatkannya dalam neraka. Jadi kita kekal dengan riwayat yang pertama tadi dalam Bukhari. Allahu Akbar. Hadis yang berikutnya, dan riwayat daripada Abdul Rahman bin Samurah radhiyallahu anhu, katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ya Abdul Rahman ibn Samurah, la tas'alil imarah, fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha, wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Nabi kata, ya Abdul Rahman, jangan kamu minta menjadi pemimpin, jadi ketua, memerintah manusia. Jangan minta jawatan. Ini kita minta nak jadi itu jadi ini. Maka bahwasanya jika diberi akan dia dengan engkau tidak meminta, engkau akan dibantu oleh Allah. Dan jika diberi akan dia dengan meminta, saya diserahkan kepada engkau. Hadis ini dalam Bukhari. Akan ada orang tanya nanti, dia tu, ustaz, macam mana kita nak minta kerja ni kena isi borang? Apakah ini bermakna kita juga minta jawatan? Para ulama telah mengkaji hadis ini, mengatakan di zaman moden hari ini orang nak minta kerja semuanya kena tulis borang, isi borang dah. Kalau tak isi borang, mana orang tahu kita nak minta kerja? Sebab ramai orang minta kerja. Itu tidak menjadi kesalahan. Yang salahnya bila kita dapat jawatan, kita nak naik pangkat, minta bodek sana, bodek sini, itu yang tak boleh. Kalau orang nak beri jawatan, awak layak naik pangkat, tanpa kita buat sebarang penyelewengan ataupun bodek sana sini lah, itu tak ada masalah. Kita terima jawatan dengan baik, alhamdulillah. Tapi kalau kita naik dengan cara nak pijak kepala orang, dengan cara guna kabel-kabel yang tak sepatutnya, ini dilarang. Masuk dalam hadis, ini larang. Hadis Abdul Rahman bin Samurah ini menarik. Adapun kelebihan adil, tengok dia, adapun kelebihan adil itu mukaddimah nasihat dia kepada pemimpin. Ketahui olehmu bahawasanya adil Malik itu, Malik, lam dia kena letak bagi bawah. Malik, kalau baca malak makna malaikat, jangan tukar bagi. Malak, malaikat, Malik, raja. Bahawasanya bahawasanya adil Malik, raja itu mewajibkan kita kasih akan dia, dan zalimnya mewajibkan kita bercerai, meninggalkan daripadanya. Ini bahasa orang Melayu kata raja yang adil, raja yang disembah. Tak betul. Mana boleh sembah Allah kan. Kita kata raja yang adil, raja yang ditaat. Nah, itu yang betulnya. Jadi dalam ini kata apa? Syekh Daud kata, bila orang tu adil maka wajib kita kena kasih. Apabila dia zalim, kita tinggalkan dia. Bukan makna kita kena lawan. Lawan tu ada syarat dia pula. Dan afdal zaman itu zaman raja yang adil. Jadi kalau kita duduk di zaman pemerintah yang adil, itu yang afdal. Ada riwayat mengatakan adlu sa'atin khairun min ibadati sanah. Bahawasanya imam yang adil pada rakyatnya itu lebih afdal daripada amal orang yang adil. Dan riwayat yang ada di sini dikata ibadati sanah, setahun. Riwayat yang ada depan kita ni, amal imam yang adil pada rakyatnya sehari terlebih afdal daripada amal orang yang adil pada ahlinya 100 tahun. Ini pun tak jumpa juga ni. Banyak hadis-hadis di sini agak sukar untuk kita takhrij. Kita tulis riwayat macam itulah, riwayat yang ada. Dalam hadis, dalam kitab Nasbur Rayah nama dia, fi takhrij ahadisil hidayah, Az-Zailai kata qultu gharibun bihadzal lafz, maknanya hadis ini tidak sabit. Dan dari riwayat yang lain pula kata apa?
adil imam satu saat lebih kebajikan daripada ibadat 60 tahun. Hadis ini daripada Ibnu Abbas, dikeluarkan riwayatnya oleh Syu'ab Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, tapi sanad dia dhaif. Dan lagi sabda Nabi, doa imam adil, doa imam yang adil itu tiada ditolak. Ini ada dalam riwayat yang menyebut tentang salah satun la turadu da'watuhum. Ini hadis ni jelas. Hadis Habib Hurairah, 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka. Siapa dia? Yang pertama, al-imamul adil, imam, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil bila dia doa untuk rakyat dia, Allah Ta'ala terima. Wa da'matul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Was-saim, orang puasa sehingga dia berbuka puasa. Jadi 3 golongan ni doa yang tidak ditolak. Ini hadis. Tulis itu, hadis itu diriwayat oleh Imam At-Tirmizi. Hadis tadi yang menyebut tentang imam adil tadi, yang hadis sahihnya dalam Bukhari, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang berada di bawah bayangan aras pada hari kiamat nanti, pada hari yang tidak ada bayangan, iaitulah yang pertama sekali al-imamul adil, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil ni merupakan ciri yang pertama, orang yang akan duduk di bawah bayangan aras pada hari yang tidak ada bayangan pada hari itu. Para ulama ketika membahaskan cerita ini, dia kata apa? Sebab apa imam yang adil dicalonkan duduk di tempat yang sedemikian? Sebab kalau dia adil, rakyat menerima kebaikannya keseluruhnya. Karena itulah banyak riwayat-riwayat daripada imam-imam yang besar seperti Imam Ahmad dan lainnya. Ia mengatakan, apabila kalau aku ada doa yang mustajab, nescaya aku akan doakan untuk pemimpin. Sebab apa? Pemimpin baik, manfaat dia turun semua pada rakyat. Rakyat akan merasai negara akan aman, rahmat Allah Ta'ala mencurah-curah datang, rakyat juga akan hidup dalam keadaan tenang. Jadi kita doa kepada pemimpin baik. Jangan sekali-kali doa tak baik kepada pemimpin. Kenapa? Sebab kalau mereka tak baik, kita yang jadi masalah. Bala bencananya turun atas kepala kita. Daripada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, berkata ia bagi Ka'ab, khabarkan oleh kamu daripada syurga Jannatul Adnin. Maka berkata ia, wahai Amir Mu'minin, tiada duduk dalam syurga itu melainkan Nabi atau Siddiq atau Syahid atau Imam yang adil. Kata Sayyidina Umar, tiada aku Nabi, aku ni bukan Nabi, tapi aku membenarkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada aku ni imam yang adil, aku bukan seorang pemimpin yang adil. Umar tak mengaku dia adil, walaupun dia ni seorang yang sangat adil. Dan bahawasanya aku harap tiada aku zalim, walaupun aku tidak adil, tapi aku harap aku tidak zalim. Dan adapun syahid, maka di mana bagiku dengan dia? Kata Hasan, maka jadikan dia Allah Siddiq dan syahid yang menghukum dengan adil. Jadi cerita Sayyidina Umar ni panjang. Walaupun dia kata dia ni tidak adil, tapi orang tahu dah Sayyidina Umar seorang yang adil. Dan Sayyidina Umar ni yang ajaibnya, dia telah berdoa dengan doa yang pelik. Dia kata, Allah marzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika. Ya Allah, jadikan aku ini seorang yang mati syahid di jalan engkau, dan kematianku di bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalam Bukhari. Sayyidina Umar berdoa selepas daripada Nabi beritahu bahawa tidak ada lagi peperangan di Madinah. Perang di Madinah tidak ada lepas daripada perang Ahzab tahun yang kelima. Ini karamat Allah Ta'ala beri pada Sayyidina Umar
bila dia berdoa nak mati syahid di Madinah, Allah kabulkan doa dia. Mari Abu Lu'lu' al-Majusi belah perut dia waktu nak sembahyang subuh sehingga terburai jalan perut dia, dan Sayyidina Umar mati syahid di Madinah, dikebumikan di sebelah jasad, dua jasad yang mulia, iaitu sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar. Cerita Sayyidina Umar ini kita akan cerita dalam tajuk khas tentang mencintai para sahabat. InsyaAllah boleh tengok dari rakaman kita. Umar minta doa. Bertanya Iskandar ni seorang pemimpin, Iskandar Zulkarnain, akan hukama. Hukama ni ahli fikir di negeri Babil. Babil ni biasanya di Iraq. Apa yang terlebih baik pada kamu, berani atau adil? Sedap dia tanya. Orang berani ke orang adil lebih baik? Mereka jawab, apabila dipakainya akan kami, adil terkaya daripada berani. Jadi kalau orang adil ni tak payah berani dah, sebab tak ada musuh dia. Itu cerita Sayyidina Umar bila mari wakil daripada negara luar, daripada Rom, mari nak jumpa Sayyidina Umar. Dia tanya, mana Umar khalifah? Orang tanya tu ada tidur bawah pokok. Umar duduk tidur bawah pokok, tak ada pengawal, tak ada apa. Wakil Rom ni tengok, dia kata, adil hakamta fa'adilta fanumta. Engkau telah memimpin, engkau telah berlaku adil, engkau boleh tidur di bawah pokok, tak ada siapa dak usik kamu. Subhanallah. Tapi kalau kita buat tak adil, 5 lapis pagar pun tak cukup lagi, orang mari nak serang saja kita. Ini kita Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Jadi betul lah kata Iskandar ni, kata hukama ahli Babil, telah memberi surat setengah daripada amal Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Amil ni mana pegawai. Pegawai Umar bin Abdul Aziz, gubernur dia hantar surat kepada Umar, mengadu kepadanya daripada binasa negeri. Negeri kita ni ada masalah ya Tuan Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ni pemimpin, khalifah, orang mengadu dengan dia. Apa dia nak buat? Dan memohon akan dia harta supaya dibaiki akan dia. Minta bajet lah daripada khalifah nak membangunkan negeri yang rusak. Umar kata apa? Maka dibalasnya oleh Umar bin Abdul Aziz akan suratnya, adapun surat kamu telah aku faham. Sedap dijawab balik surat pegawai dia. Maka apabila engkau bacakan suratku, maka banyakkan oleh kamu akan negeri kamu dengan baikkan oleh kamu negeri dengan adil, dan engkau bersihkan dia daripada segala kezaliman, maka bahawasanya ialah pembaiki negeri kamu. Wassalamualaikum. Senang ke dia, bajet tak bagi, dia nak minta bajet. Umar Aziz tulis surat jawab, berlaku adil, hapuskan kezaliman, negeri kamu akan baik. Sedap surat Umar Aziz ni menarik dah. Kita pun kena tulis juga surat macam ni. Kan tadi orang cerita ada orang mari kutuk seorang ulama salaf ni, orang mari rumah dia kutuk dia, maki dia. Dia kata, boleh awak stop sekejap? Dia kata, apa dia masalah awak? Stop sekejap, aku nak pergi masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah, dia buat apa tuan-tuan? Asal parang, cari bedil masuk peluru apa. Nah, dia masuk dalam rumah, dia ambil wudu, dia salat, taubat, istighfar pada Allah. Sebab dia kata, tak mari bala bencana ni kecuali sebab dosa aku. Sudah dia semayang, dia keluar daripada rumah dia, si yang mari maki dia tak ada tanya, mau buat apa dalam rumah ni? Tengok keluar tak ada bawa senjata, tak ada senjata, tak ada apa. Dia kata, aku bertaubat pada salah daripada dosa aku, mudah-mudahan sebab aku taubat selesai masalah aku dengan awak. Orang tu pun assalamualaikum balik, takkan nak kelahi lagi, orang pergi bertaubat. Tapi kalau keluar bawa senjata, agak-agak perang gitu dah. Hilang kita tunjuk pedang, dia bawa bom, siap sekali rumah-rumah habis hancur. Dan kata Kisra ni kerajaan Farisi, tiada kerajaan melainkan dengan tenteranya, dan tiada tentera melainkan dengan harta, dan tiada harta melainkan dengan negeri, dan tiada negeri melainkan dengan rakyat, dan tiada rakyat, yakni yang memeliharakan akan rakyat, melainkan dengan adil. Jadi naknya
pemerintahan yang adil. Kata Suraid ibn Ubaid Suraid ibn Ubaid ni kata apa? Tidak ada pada Bani Israel seorang raja, melainkan ada bersamanya seorang laki-laki. Ada pegawai khah dia ni. Kalau kita hari ni kat setiap soal akhbar dia lah. Yang seorang ini bicaranya yang halim. Hak seorang ni kira nak menenangkan raja. Apabila dilihatnya marah, tengok tuanku marah, raja marah ni, pemimpin marah, maka ditulis pada kertas. Dan tiap-tiap kertas itu dia tulis irhamil muslimin wa khafil maut wazkuril akhirah. Maknanya siap. Kalau raja nak marah, dia angkat dia punya stiker, tunjuk. Siap dah tulis. Apa dia kata? Kasihan oleh kamu akan orang muslimin. Jangan duk marah tak terpasal. Wa khafil maut, dan takuti oleh kamu akan mati. Wazkuril akhirah, dan ingat oleh kamu akan akhirat. Dia duk sebut tulisan-tulisan gini hingga hilang marahnya. Yakni diberikan segala suratannya itu satu, kemudian satu, hingga marahnya hilang. Mula-mula dia hantar kak satu. Raja tengok, rahmatlah kepada orang Islam. Ambil hal lain pula bagi, sampai dia punya berhenti, nampak raja tenang, dah berhenti marah, dia pun tak hantar surat. Sedap kan macam ni tak? Kalau kita ni tak ada ni setiap surat macam ni. Dan adalah setengah daripada raja yang dahulu, serta menyurat ia pada 3 kertas. Pemimpin dulu dia tulis 3 helai kertas, dan berkata bagi wazirnya, dia kata kepada menteri dia, apabila engkau lihat akan daku marah, maka beri oleh kamu padaku 1 keping kertas itu. Aku marah, kau mari 1. Kemudian 1 yang lainnya, maka adalah dalam kertas itu yang pertama dia tulis ni, kita kena tulis juga ni kata-kata ni cantik. Nanti buat apa ni, buat stiker gitu, lagi tulis, letak dalam Facebook ni. Apa dia kata? Innaka lasta biilah. 1. Wa innaka satamut wa ta'udu ila turab fayakulu ba'duka ba'dha. Bahawa engkau ni bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Dan bahawasanya engkau lagi akan mati dan kembali kepada tanah, maka memakan setengah kamu akan setengahnya. Ini kertas yang pertama, kak yang pertama, ini dia punya tulisan. Dan kertas yang kedua, kak yang kedua pula, irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Kak yang ketiga, yaqdi bainan nasi bihukmillah fa innahu la yuslihhum illa dzalik. Hukumkanlah oleh kamu di antara manusia dengan hukum Allah, maka bahawasanya tiada patut akan mereka itu melainkan dengan yang demikian itu. Menarik juga kata-kata hikmat pemerintah ni. Dan dikatakan orang, mana orang cerita ni, cerita orang, apabila tiada meramaikan raja dalam kerajaan dengan insaf, tak berlaku insaf, tak berlaku adil, nascaya binasa negeri dengan maksiat. Tengok, kalau dalam negeri itu tidak ada benda-benda keadilan, tidak ada benda yang baik dibuat, maka orang akan buat maksiat. Dan datang seorang Yahudi bertemu dengan Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini seorang pemimpin. Dia kata apa Malik Marwan ni? Datang seorang Yahudi bertemu Malik Marwan, maka berkata ia, wahai Amirul Mukminin, setengah daripada orang besar kamu menzalim daku. Dia mari mengadu ke raja. Orang besar awak, pegawai awak buat zalim kat saya. Maka jika insafkan daku daripadanya dan rasakan kami manis adil, maka tiada berpaling ia kepadanya. Raja tak tengok-tengok ni, orang yang duduk cakap tak tengok. Kemudian maka diulang perkataannya baginya kali yang kedua.
maka tiada berpaling ia kepadanya. Ular yang kedua pun tak tengok juga, buat tak tahu ya. Maka tatkala adalah pada kali yang ketiga, maka berkata ia, wahai Amirul Mukminin, kami dapati dalam Taurah, dalam kitab kami yang diturunkan di atas kalimullah. Kalimullah ni maksudnya jawatan Nabi Musa ni, orang yang banyak bercakap dengan Allah, itu mana kalimullah. Bahawasanya imam, pemimpin, tiada segiranya bersekutu pada menzalimkan seorang. Pemimpin jangan ada sekongkol dengan orang zalim. Maka diangkat kepadanya, orang mengadu pada dia, maka jika tiada ia menghilangkan dia, maka senyata telah bersekutu akan dia pada zalimnya. Dia baca kitab Taurat. Maka tatkala mendengar Abdul Malik akan perkataannya, maka terkejut ia dan bangkit ia, kejut dengan nasihat orang ni, bangun. Pada ketika itu jua pada orang yang menzalimkan dia, maka diturunkan daripada memerintahkan dia dan dikembalikan hak Yahudi dan mengembalikan ia akan haknya. Ini ceritanya. Jadi orang mengadu, tapi zaman dulu senang, nak jumpa raja pergi mengadu gitu ya. Kita hari ni sukar untuk sampai kepada tempat-tempat yang sepatutnya kan. Dan adalah Al-Iskandar. Iskandar lagi cerita, berkata ia, wahai hamba Allah, bahawasanya Tuhan kamu yang tiada Tuhan hanya ia, tiada menolongkan Nabi Nuh kemudian daripada beberapa masa, dan yang menurunkan hujan akan minuman kamu tatkala berkehendak kamu kepadanya, dan kepada tempat kembali tatkala kekeruhan. Demi Allah, tiada sampai akan aku bahwasanya Allah Ta'ala kasih akan suatu, melainkan aku kasih akan dia, dan aku kerjakan dia hingga sampai kepada ajalku. Dan tiada sesuatu yang dibencinya, melainkan aku benci akan dia, dan aku jauh akan dia hingga sampai kepada ajalku. Dan sesanya telah dikhabarkan aku bahwasanya Allah Ta'ala kasih ia akan adil pada hambanya, dan benci ia akan zalim, setengah akan setengahnya, sebahagian dengan sebahagian lain. Maka binasalah bagi orang yang zalim daripada engkau, dan kerasku. Dan barang siapa yang adil daripada orang yang aku besarkan, maka hendaklah ia duduk bertelekan, duduk bersela di dalam majlisku betapa kehendaknya, dan dicintanya atasku apa yang dikehendaknya, maka tiada aku salahi akan cintanya. Bermula Allah Ta'ala yang membalaskan akan tiap-tiap seorang akan perbuatannya. Ini nasihat Iskandar Zulkarnain. Dan kata Walid, Walid di sini iaitulah Al-Walid ibnu Hisham. Al-Walid ibnu Hisham, seorang khalifah. Dia kata, inna ra'iyata, bahawasanya binasa rakyat. Rakyat ini rusak dengan sebab binasanya wali, pemimpin. Dan baik mereka itu dengan sebab baiknya pemimpin. Ini kalau pemimpin baik, rakyat akan jadi baik. Tapi kalau pemimpin tak baik, suka juga pada benda-benda mungkar dan maksiat, maka rakyatnya akan jadi sedemikian. Ini timbul daripada kata-kata masyhur, an-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan ikut cara gaya hidup pemimpin mereka. An-nas ala dini mulukihim, rakyat akan ikut gaya pemimpin. Ini banyak dalam kitab-kitab sejarah yang akan disebut nanti di sini. Cuma saya tambah hari ini satu lagi, an-nas ala dini i'lamihim. Rakyat juga akan ikut gaya hidup media mereka. Kalau media pagi-pagi hidup tayang cerita ni, lagi itulah rakyat akan jadi. Jadi satu ikut pemimpin, satu lagi ikut media. Media pun ikut pemimpin juga. Pemimpin yang benarkan dia siar cerita-cerita yang karut. Kalau cerita siang malam duk tengok hantu, hantulah jadi rakyat. Ya. Dan kata Wahab bin Munabbih, apabila mencita-cita wali, yakni raja-raja, pemimpin dengan zalim, atau dikerjakan dia dengan dia, dimasukkan Allah kekurangan pada ahli mamlakahnya. Mamlakahnya kerajaan dia. Bila raja nak buat zalim, kerajaannya akan huru-hara. Dan pada pekannya, bandar dia, dan tanamannya, dan pada abingnya. Cerita abing ni
Ada masalah cerita ni. Apa dia Abing? Cari tak jumpa saya. Mula-mula tahqiq kitab ni tak jumpa Abing. Sampai dalam kitab yang ditahqiq oleh seorang tokoh Malaysia, apa dia tulis? Tak jumpa Abing ni, tak tahu makna apa. Tapi bila saya jumpa kitab Arab yang dinukil oleh Syekh Daud, kita tahu Abing ni dengan makna dara', labu susu. Susu kambing tu. Jadi bila raja ni nak buat cerita, nak buat zalim, maka berlakulah rakyatnya susah, bandar dia pun tak aman, tanaman tak subur, Abing, susu kambing pun tak berapa nak banyak susu. Dan pada tiap-tiap suatu. Dan apabila mencita-cita dengan kebajikan dan adil, atau digalakkannya, digemarkannya, digalakkannya, masuk berkat. Berkat pun turun kepada ahli mamlakahnya, yakni akan segala tempat kerajaannya pada segala yang tersebut itu. Jadi bila nak buat baik, baik. Dengar cerita ni. Kata setengah ahli tawarikh, setengah ahli sejarah, bahawa Malik daripada Muluk, yakni seorang raja daripada raja zaman dulu, keluar ia berjalan di dalam mamlakahnya, dalam kerajaannya. Dia duduk round, duduk ronda, tengok. Hal keadaannya menyembunyikan diri. Kalau dia jalan rasmi, orang tahu dia jalan seorang dia gitu ya. Maka turun atas seorang laki-laki. Dia berhenti di tempat seorang pakcik yang ada baginya lembu perahan. Dia jumpa pakcik duk perah lembu. Sekali perah umpama 30 lembu yang lain. Lembu ajaib ni. Seekor lembu tu macam 30 lembu lain. Dia punya susu banyak. Apa jadi? Takjub raja itu. Dia kata pelik lembu ni. Maka bagi dan mengkhabar-khabarkan, duduk khayal dalam khabar-khabar tu, duduk khayal dalam dirinya, dia nak ambil lembu ni, nak rampas lembu ni. Maka datang ia pada pagi esok. Esok dia pergi lagi. Diperah baginya setengah daripada barang yang merah hari yang dahulunya. Perah susu hari ni, keluar sikit. Raja pun tengok. Mana? Susu tak banyak ni. Dia pun tanya. Dia tanya, maka berkata raja, apa hal perahannya pada hari yang dahulu? Kenapa semalam banyak susu, hari ni tak ada? Adakah kamu peliharakan bukan tempatnya dulu? Tak cukup rupuk ke macam mana ni? Katanya, kata di pakcik penggembala lembu, tidak, tetapi aku sangka bahawasanya raja kami mencita ia dengan zalim, maka jadi kurang labannya, kurang susu lembu. Dia duk cakap dengan raja nak ambil lembu dia ni. Dia kata, aku duk rasa raja aku ni zalim, sebab itulah susu aku ni kurang hari ni. Maka kerana bahawasanya raja apabila zalim atau bercita-cita nak buat zalim, hilang berkatnya, maka taubatlah raja itu dan berjanji ia pada hatinya akan Tuhannya bahawa dia tidak akan mengambil lembu tersebut, dan pergi ia pada paginya, maka diperahnya seperti adanya. Dia mari pula hari yang ketiga, lembu tu banyak balik susu. Sedap juga cerita ndak? Cerita lembu ni panggil ni. Dan setengah daripadanya pada bumi Maghrib, di Maghribi, Morocco, bahawa sultan mendengar khabar bahawasanya seorang perempuan ada baginya kebun dan ada padanya tebu yang sangat manis. Ada tebu dia di sana. Bahawa tiap-tiap satu batang daripadanya dapat perahan satu qadah. Qadah ni satu mangkuk. Satu batang boleh satu mangkuk besar. Maka mencita-cita sultan atas mengambil akan dia. Kemudian maka datang ia akan dia dan ditanya ia akan dia daripada demikian itu. Dia tanya, mana lembu apa ni, tebu ajaib ni kat mana? Sini. Maka katanya, bahkan, ya betul. Maka diperahnya satu batang, maka tiada sampai setengah batang yang dahulu. Bila tuan kebun ni perah dia punya mesin, dia punya tebu, keluar sikit je air. Maka berkata sultan bagi perempuan itu, di mana yang dikatakan orang begian-begian? Mana orang kata tebu manis? Sini. Kata perempuan itu, seperti barangnya sampai akan dikau kabarnya. Betul dah, saya lah tu, tuan dia. Tetapi bahkan melainkan bahawa Allah sultan sebenarnya telah mencita atas mengambil akan dia, maka terangkat berkat daripadanya.
Oleh kerana pemimpin kami nak rampas tebu saya ni, hilang berkat, tak ada air. Maka taubat sultan pada ketika itu dan menjanji ia akan Tuhannya pada dirinya bahawa tiada mengambil ia akan dia daripadanya selama-lamanya, dan ikhlaskan niatnya. Kemudian maka menyuruh pula diperahnya satu batang dan telah memenuhi kedahnya, memenuhi mangkuknya. Ini cerita Syekh Daud rahimahullah bawa hikayat-hikayat begini kepada siapa? Kepada pemimpin pada waktunya, supaya mereka insaf dan sedar. Dan hikayat daripada Sayyidi Abu Bakar At-Tartushi. Tartushi ni hebat dia, tuan-tuan. Dia kata apa? Pada kitab Sirajil Muluk. Sirajil Muluk. Kitab Sirajil Muluk ni yang saya cari, boleh jumpa, boleh kesan cerita Arab yang payah nak terjemah tadi. Katanya, telah cerita akan daku setengah daripada syuyukh ni guru-guru kita, orang tua, daripada orang yang dahulu bahawasanya adalah di Mesir pada negeri Sa'idi nama kampung di Mesir, satu batang tamar berbuah ia 10 irdab. Sebatang tamar, pokok tamar boleh buah 10 irdab tamar. 10 irdab, tulis itu, irdab arba'atun wa ishruna sa'an, lebih kurang 150 kilogram. 150 kilogram sebatang tamar. Kalau kena tamar Nabi 100 ringgit sekilo, sedap dia 150. Berapa ribu sebatang tamar saja. Boleh buat bisnes besar ni kan. Dan tiada ada pada demikian zaman itu satu pohon tamar berbuah setengah, tak ada pokok lain tak dapat, dia seorang yang dapat. Maka dirampas akan dia oleh sultan pun rapas dia punya pokok, rapas lalu dia. Maka tiada berbuah satu biji pun pada tahun itu. Bila dia rampas pokok ni, pokok pun fresh, dengan kezaliman ni tak buah walaupun sebiji. Yang tadi 150 kilo dapat. Dan demikian lagi katanya aku lihat pada Iskandariah nama tempat di Mesir juga, pada satu teluk di laut, mengambil tiap-tiap yang berkendak ikan padanya. Orang pergi ke laut ni, Iskandariah ni tepi laut. Tuan-tuan yang ada anak kat Mesir tu suruh ambil gambar balik. Iskandariah ni tepi laut. Orang nak ambil ikan, pergi tangkap, mudah. Maka adalah ikan bergelegak air sebab kebanyakan ikan. Allahu Akbar. Dan adalah kanak-kanak mengambil dengan kainnya juga. Kemudian ditahan oleh walinya, memerintahkan tempat itu. Wali pemimpin Iskandariah tak benar orang pergi ambil ikan. Maka menegahkan ia akan manusia daripada mengambil daripadanya. Maka hilanglah ikan itu daripada tempatnya, hingga tiada hampir dapatnya seekor hingga sekarang. Subhanallah. Bila dia panggil taman, jadi kawasan taman apa dia, tempat pelancongan, tak boleh orang tangkap ikan pun lari, tak ada dah. Rugi lah. Inilah segala perkara yang memberi bekas melalui oleh rahsia segala raja, dan melalui oleh rahsia segala raja dan citanya yang tersembunyi dalam mereka itu kepada rakyatnya, maka baik jadi baik mamlakahnya, kerajaannya, dan jika jahat maka jahat pada segala mamlakahnya, wal-iyazubillah. Jadi kalau kerajaan itu berniat baik nak bantu, insya-Allah rakyatnya akan selesa. Kalau tidak, rugilah dia. Cerita ahli tarikh, ahli sejarah lagi dalam kitab mereka itu adalah manusia apabila berbagi-bagi pada zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ini wallahu alam, kalau baca dalam kitab-kitab sejarah, teruklah dia punya pemerintahan dia. Tapi orang kata Hajjaj ni baik, kita pun tak nak kata apalah. Kita harap memang orang baik. Tapi dalam pemerintahan ada masalah seperti yang disebut oleh ahli sejarah. Di zaman pemerintahan Hajjaj, kerana dia ni banyak berlaku kezaliman, rakyat bertanya, bercakap sama dia, siapa kena bunuh semalam, siapa yang kena sola, kena salib, kena palang, dan siapa yang kena pukul, dan seumpamanya. Ini dia panggil isu semasa. Rakyat akan bercakap mengikut suasana. Oleh kerana zaman Hajjaj ni banyak berlaku pembunuhan, orang duk cakap
siapa yang kena bunuh, siapa kena zalim, siapa kena tangkap. Dan pada zaman Walid bin Abdul Malik pula berlaku perubahan kerajaan lebih baik. Maka orang akan suka ia kepada kebun dan rumah. Dia suka pada pembangunan zaman Walid bin Abdul Malik. Maka adalah segala manusia, rakyat pada zamannya bertanya-tanya mereka itu pada pagi daripada kerja rumah. Bangalo siapa tu? Projek kat mana? Siapa yang buat kebun? Siapa yang membelah sungai? Siapa yang bertanam kayu? Jadi orang duk cakap tentang projek-projek sebab pembangunan kuat di zaman Abdul Malik, Walid bin Abdul Malik. Dan adalah pada zaman Sulaiman bin Abdul Malik pula. Adalah dia sukakan makan makanan dan berkahwin. Adalah rakyat pada manusia ketika itu berkhabar-khabar pada makanan yang indah-indah, makanan yang sedap-sedap, yang baik-baik, dan memahalkan isi kahwin. Sebab orang suka kahwin masa tu, mah kahwin pun naik dah. Allahu Akbar. Dan harga-harga hamba sahaya naik, dan meramai ke tempat kedudukan mereka itu dengan cerita-cerita yang demikian. Hidup cerita cara nak bini ni puak ni. Dan tatkala pada zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, Umar bin Aziz ini khalifah yang adil. Sebelum jadi pemimpin, dia hidup mewah. Hidup mewah. Dia pernah jadi gubernur di Madinah di zaman Walid bin Abdul Malik, dan Umar bin Aziz lah di antara orang yang diarah oleh Walid ini supaya membesarkan Masjid Nabawi dan dimasuknya makam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam pembinaan masjid. Tuan-tuan boleh tengok sejarah panjang dalam sejarah pembinaan Masjid Nabawi di zaman Umar, di zaman Al-Walid. Saya tulis dalam buku Madinah Munawwarah kelebihan dan sejarah itu. Jadi bila dia jadi khalifah, bertukar watak Umar bin Aziz ini, jauh sekali wataknya daripada seorang yang mewah menjadi seorang yang zuhud ila abadil hudud. Apa jadi? Bila zaman Umar bin Aziz jadi khalifah, adalah manusia bertanya-tanya mereka itu, berapa banyak engkau hafal Quran? Anak awak belajar di tahfiz mana? Orang nak sibuk, anak tahfiz mana? Ya. Dan engkau hafal wirid tiap-tiap malam, baca wirid, baca maksurat. Dan berapa sianu hafal kitab? Dan berapa sehari baca Quran? Dan berapa banyak puasa sebulan? Dan berapa yang demikian itu. Jadi kerana itulah para ulama membuat kesimpulan, an-nas ala dini mulukihim, manusia mengikut acuan pemimpin mereka. Bila pemimpin suka dengan benda-benda mungkar dan maksiat, manusia akan tahu lalu, ini kumpulan mana nak mari ni, orang tahu. Pasukan bola sepak mana pula nak melawan, habis budak-budak kecil, hak Taylor bercakap lagi pun dia tahu dah, K tu K ni semua dia boleh jawab dah. Tapi bila zaman pemerintahan macam ni, orang akan ikut trend perbahasan yang ada. Maka saya gialah bagi raja-raja adalah ia atas jalan sahabat dan salaf, ulama-ulama salih yang terdahulu, yang salihin ridwanullahi alaihim ajma'in, dan mengikut dengan mereka itu dengan pada perbuatannya dan perkataannya dan kelakuannya. Maka orang yang menyalahi daripada yang demikian itu, iaitu tiada mustahil, yakni tiada jauh daripada kebinasaan. Itu nasihat Syekh Daud. Dan tiadalah di atas sultan yang adil melainkan nabi yang mursal atau malaikat yang muqarrabin. Allahu Akbar. Syekh Daud kata, lepas daripada nabi, para malaikat, kedudukan yang ketiga iaitulah pemimpin yang adil, al-imamul adil. Dalam hadis tadi yang saya baca di awal tadi kan, kita dah sebut, nabi kita sebut golongan yang 7 dapat bayangan aras tadi. Siapa dia? Iaitulah orang yang pemimpin yang adil. Alhamdulillah. Dan sebenarnya telah dikata orang duk cerita, adalah seumpama sultan yang adil seperti angin yang mengembangkan segala bunga dan menyuburkan segala ruh hamba Allah. Bunga kembang, roh manusia pun baik.
Maka segianya bagi raja, jangan ditaruh akan hijab. Apa dia taruh hijab ni? Jangan ada pengawal yang menyekat orang nak pergi jumpa dengan dia. Itu maknanya hijab. Jangan salah faham pula, raja kena pakai hijab pula, pakai furdah pula. Jangan letak pengawal-pengawal yang menyebabkan rakyat tak sampai nak jumpa dia. Jadi kesakitan, susah orang yang kena zalim daripada masuk mengadu. Dan jangan ditaruh bawab security jaga pintu dia yang menegahkan orang yang dhaif sampai kepadanya. Jangan. Ini di antara yang kita tengoklah kalau tuan-tuan tengok dalam berita. Saya seronok tengok di negara Arab Saudi ni, kalau raja dia pergi jumpa orang kampung, dia masuk bawa dengan surat-surat dia pergi sendiri pada raja. Seorang-seorang dia masuk. Tunjuk gini pula tu atas muka raja. Allah kata bijak orang Arab. Dia panggil orang Badui mudah dia. Jadi cara ni ialah zaman kita ni sesuai dengan masa lah. Kalau semua orang pergi pejabat tak nak kerja lah pemimpin kita. Biar ada dia punya setiausaha dia, tapi boleh sampai maklumat yang nak disampaikan itu boleh. Dan daripada Maimun bin Mahran katanya, adalah aku duduk dalam majlis Umar bin Abdul Aziz. Maka berkata ia, siapa di pintu? Siapa di pintu? Maka jawabnya seorang laki-laki yang turunkan untanya. Orang laki-laki baru turun daripada unta, menyangka bahawasanya ia anak Bilal muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ni rasanya anak pada Bilal. Maka mengizinkan dia baginya dengan masuk, suruh dia masuk, dia kata. Dan berkata ia, telah mencerita akan daku, saya dengar daripada bapakku, ayah dia, bahawasanya Nabi kita, ada riwayat Nabi kita bersabda, sesiapa yang merentah suatu daripada pekerjaan umat ini, kemudian dia letak orang yang menghalang rakyat daripada bertemu dengan dia, yang menegahkan mereka itu daripadanya, melainkan mendinding Allah Ta'ala daripadanya pada hari kiamat. Hadis ini dalam At-Targhib wa Tarhib mengatakan sanadnya dhaif. Maka tatkala mendengar ia, berkata ia bagi orang yang menunggu di pintu, pergilah kamu duduk di rumah kamu, maka tiada dilihat akan seorang kamu daripada itu duduk pada pintunya. Jadi orang tu, pengawal pintu dia tu duduk sini. Bila dia dengar hadis ni, dia kata membalik duduk rumah mulah, tak payah jaga-jaga pintu lah, pakai jadi terus gini. Itu zaman dia lah. Zaman kita hari ni masya-Allah, kalau tak ada pengawal langsung kan, jawab dianya tak nak kerja lah kita dah. Tak usah kata pemimpin kita, ustaz ni tak nak mengajar kalau dia duk teruk buat ni. Dan kata Khalid bin Abdullah Al-Qushairi, yang kita tahunya Khalid bin Abdullah Al-Qushairi, berkata ia bagi hajibnya, Khalid bin Abdullah Al-Qushairi, dia kata kepada hajib mana, pengawal dia, apabila duduk aku pada tempat dudukku, maka jangan engkau tahan seorang masuk padaku. Bila aku duduk di meja ni, pejabat ni, jangan lepas kau orang masuk. Maka bahawasanya wali yang memerintahkan pekerjaan orang, tiada menegah orang masuk kepadanya, melainkan 3 perkara. Orang yang tak benar, pemimpin yang tak nak jumpa dengan rakyat ni, ada 3 sebab. Yang pertama, orang dungu yang benci ia sertanya melihat atasnya seorang. Orang hak dungu ni, orang bodoh, kalau dia buat benda-benda, orang pergi tengok, dia mesti marah. Sebab dia tahu dia buat benda pelik, benda orang tua main budak buat apa tak. Pasal itulah kadang-kadang kita duk tengok dekat airport, kelih makcik-makcik duk main game dalam telefon. Allah, saya ingat ni masalah ni. Kalau anak main saya tak kisah, tapi kalau mak duk main game, la ilaha illallah, banyaknya masa dia baca kat zikir-zikir, bubuh dia zikir maksurat, zikir waktu pagi, waktu petang, dia airport boleh baca Quran, main game makcik tua. Kadang-kadang saya lalu, saya beri salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia tengok, ustaz ni lain macam, tengok aku main game ni, nampak ni. Syekh ni kata apa? Orang dungu je tak nak bagi orang tengok. Kita kalau duk main benda ni, orang kata ada orang mari tengok belakang marah kita tak? Apa tengok apa main?
Kalau kita baca Quran angkat gini pula dah. Nak riak pula jangan. Yang kedua, orang yang melakukan pekerjaan yang syak, yang meragukan, atau hajat yang ditakut daripada bahawa nyata kepada orang. Maknanya kita buat satu benda yang meragukan, takut orang tengok, ini je, orang tak mahu orang masuk jumpa orang. Golongan yang ketiga yang tak mahu jumpa dengan orang ni, orang bakhil, benci ia orang datang meminta-minta. Jadi kalau orang baik, tak ada masalah orang nak jumpa dia. Betul ke dia ni kan? Dan saya gia bagi raja mengambil wazirnya, menterinya itu orang kepercayaan pada agamanya, benar lidahnya, adil pada agamanya, kepercayaan perangainya, dan lagi mempunyai tilik pekerjaan rakyat. Jadi orang yang peka dengan rakyat, jangan hidup mari mengampu raja siang malam, susah juga kita. Lagi mempunyai insaf, adil, insaf tu mana adil, dan syafaqah, kasihan belas kepada makhluk. Ini orang. Maka jauhkan orang yang lemah mentadbir akan umat. Orang lemah kalau tadbir susah. Dan sejahat-jahat ditaruh, dilantik wazir, menteri itu orang yang laim, orang yang jahat, yang tiada pemalu, dan yang kurang bangsanya, dan yang kurang bicaranya, kerana ada pekerjaan raja-raja dan pemerintahnya sekaliannya kembali kepada wazirnya. Ini masalah kita kadang-kadang jumpa dengan pegawai-pegawai ni lebih besar kepala daripada pemimpin. Kalau kita jumpa sungguh dengan orang yang berkenaan, dapat yang kita nak minta. Tapi kalau berjumpa dengan orang bawah, dia panggil PA ni, PA ke apa benda, Allahu Akbar, dia punya act lebih daripada menteri pun tak cakap macam dia tu. Ini masalah kita tak. Sama juga kadang-kadang ustaz ni, PA tu act besar cakap, awak punya surau ni besar mana nak ajak ustaz saya pergi ceramah sini. Oh berat lagu ni. Ini termasuk juga ni, ustaz-ustaz je nak pakai wazir ni, PA ni, kena cari yang warak-warak juga, jangan duduk kira nak duduk tanya lebih-lebih, sampai orang surau mengadu, dia kata macam mana macam ni. Takut kita dengan cerita. Baik. Dan ikutnya raja-raja itu pada tangan wazir. Raja ni kadang-kadang dia dengar nasihat orang ya, menteri nasihat. Dan umpama sultan seperti kampung. Sultan kampung dan wazir itu pintunya. Pintu masuk kampung duduk di wazir. Maka siapa yang datang kepada kampung, maka berkendak daripada ia datang memukul, ia akan pintu. Orang nak masuk pintu kampung kena masuk pintu dulu. Dan siapa datang akan dia bukan pintunya, terkejut tiada dapat masuk. Jadi jumpa betul-betul lah. Dan adalah tempat jatuh wazir, bukan tempat jatuh ni, bawah tempat kedudukan menteri pada tempat kerajaan. Dalam kerajaan itu seumpama cermin bagi muka, seperti tiada melihat padanya, tiada dilihat akan keelokan mukanya dan jahatnya dan kecelakaannya. Jadi menteri tak baik, orang akan tuduh kerajaan yang tak baik. Demikian lagi, sultan tiada sempurna pekerjaannya melainkan baik akal wazirnya dan sehat fahamannya dan bersih hatinya. Ini nasihat Syekh Daud tentang pelantikan pegawai-pegawai kerajaan, penasihat-penasihat raja. Demikian lagi, sultan tiada sempurna pekerjaannya melainkan dan saygianya, ini tajuk lain dah, dan saygianya bagi raja-raja dan orang besar-besar dan yang lain daripada keduanya mengetahui akan kejahatan zalim. Raja kena peka dengan bahaya zalim dan celakanya, supaya terkejut, takut daripada melakukan kezaliman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ فَلَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Tengok dalam kitab tu ada salah. Dalam kitab kita ada sedikit silap teknikal, silap. Dalam kitab kata فَلَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Betul tak? Tulis kat situ silap penulis, silap cetak. Yang betulnya fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin. Ini surah Ali Imran ayat 61. Ataupun kalau nak kekal dengan hak tu, kita kena kata ala la'natullahi 'alal zalimin. Baru betul ayat tu. Surah Hud ayat 18.
Tulis ini fala ja'al la'natullahi 'alal kadzibin, ataupun tulis ala la'natullahi 'alal zalimin. Jadi ayat tu bercampur, kepala lain ekor lain. Salah pencetak. Maka kami jadikan laknat Allah Taala ke atas orang yang zalim. Jelas. Dan demikian lagi firman Allah Taala, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jadi ayat ini panjang. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Apa dia kata di sini? Dan jangan kamu sangka Allah Ta'ala itu lalai daripada apa yang kamu kerjakan, apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Innama nu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Panjang ayat ini, boleh ambil dalam surah Ibrahim ayat 42. Dan lagi firman Allah Ta'ala, inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Dan bahawasanya kami sediakan bagi orang yang zalim itu api neraka yang meliputi dengan mereka itu kelilingnya. Jadi ayat-ayat ini semuanya tentang perkara-perkara yang zalim. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Daripada Abi Umamah Al-Bahili, man iqtata'a haqq imri'in muslimin aujaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Faqala rajulun ya nabiy Allah walau kana yasiran, qal walau qadiban min araq, walau qadiban min araq. Artinya, siapa memutuskan hak seorang muslim, kita ambil hak orang Islam. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, biyaminihi, dengan sumpah dia. Maknanya kita pergi mahkamah, kita bersumpah demi Allah, ini hak saya. Maknanya hakim akan putuskan hak dia. Apa jadi? Kita telah mengambil hak seorang muslim, maka Allah SWT aujaballahu lahun nar, nascaya diwajibkan baginya api neraka, dan diharamkan ke atasnya syurga. Bertanya seorang laki-laki, ya Nabi Allah, jikalau sedikit sekalipun, sikit pun tak boleh juga? Apa Nabi kita jawab? Walau qadiban min araq, jikalau ia sepotong kayu sugi sekalipun, sepotong kayu sugi sekalipun, jangan diambil. Ini tulis ini, hadis ini riwayat Imam Muslim, riwayat daripada Imam Muslim. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin mazlumin fashakhasa bibasarihi ila as-sama' illa qala Allah azza wa jalla labbaik 'abdi haqqan 'alayya la'ansurannaka walau ba'da hin. Tiada seorang hamba yang dizalim oleh orang. Orang ni kena zalim ke orang, maka melihat dengan matanya ke langit. Maknanya orang kena zalim biasanya angkat ke langit lah, mengadu kepada Allah Ta'ala. Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan firman kepadanya, la'ansurannaka walau ba'da hin, bahkan hambaku, benarnya atasku, aku akan tolong engkau walaupun lama masanya. Kita ingat, orang kena zalim kadang-kadang bertahun-tahun, tapi bila Tuhan ambil, Allah Ta'ala yumhil wala yuhmil. Dalam hadis lain dia kata, Allah Ta'ala yumhil wala yuhmil, dia beri tangguh tapi tidak lupa. Orang zalim mungkin tertangguhlah, dia boleh buatlah setahun, 2, 3 tahun, 4 tahun, tapi Tuhan tak lupa dengan tindakan yang akan diambil. Wal-iyazubillah. Tanda itu hadis ini dalam silsilah sahihah mengatakan hadis ini hasan, darjat dia hasan.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ala wa inna zulma salasatun, zulmun la yughfar, wa zulmun la yutrak, wa zulmun maghfur. Fa amma zulmu alladhi la yughfaru fasyirku billah. Qala Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa amma zulmu alladhi la yutraku fa zulmul ibad ba'dihim li ba'd. Wa amma zulmu alladhi yughfaru fa zulmul 'abdi li nafsihi. Tengok terjemahan dia. Ketahui oleh kamu bahawasanya zalim itu terbagi kepada 3 bahagian. Zalim bagi 3. Yang pertama, zalim yang tidak diampunkan. Zalim yang tidak diampunkan. Yang kedua, zalim yang tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan, akan diambil tindakan. Yang ketiga, zalim yang diampunkan. Tanda, letak nombor situ. Yang pertama, maka adapun zalim yang tiada diampunkan dia itu, iaitulah sekutu syirik akan Allah Azza wa Jalla, yakni menyembah akan yang lain daripada Allah. Karena firman Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Artinya Allah tidak mengampun akan orang yang sekutu syirik dengan dia, dan mengampunkan akan yang lain daripada itu bagi orang yang dikehendaki. Orang yang tak melakukan syirik, mereka masih mempunyai harapan yang tinggi untuk mendapat keampunan Allah. Tapi bagi orang yang buat syirik, entah tamatlah dia riwayat dia dengan keampunan Allah. Yang kedua, adapun zalim yang tidak ditinggalkan, zalim yang tidak ditinggalkan, maka iaitu zalim hamba sebahagiannya akan setengah yang lain, dan tiada dapat dihisapkan antara orang yang zalim itu hingga rida ampunannya. Allahu Akbar. Jadi zalim yang kedua ini, zalim makhluk sama makhluk. Ini yang kita bimbang hari ini, para jemaah sekalian. Saya tak pernah pukul orang, tak pernah saya tampar orang. Kita ingat zalim ni dengan tangan je, dengan pukul. Kita pegawai, ketua pejabat, ada ke tak ada anak buah yang kita tak setuju angin dengan dia? Kerja baik, tapi ada benda yang dia tak kita tahan kenaikan pangkat dia. Ini zalim nama dia. Kita tak beri mereka ni hak-hak mereka, allowance dia tak tambah, sedangkan mereka berhak. Kamu jumpa dengan orang ni, orang yang kita zalim. Saya dah pencet dah, pencet tak pencet, kamu buat waktu kamu masih bekerja. Pegawai-pegawai kerajaan yang menahan kenaikan pangkat orang-orang di bawah dia, ingat, kamu akan bertemu mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla, akan didakwa oleh mereka. Berapa ramai kita jumpa sahabat-sahabat, ada yang nak letak jawatan, ada yang mengadu. Sebab apa? Saya sampai 3 tahun tak pernah naik pangkat. Orang mari kemudian naik sebab pandai bodek. Pandai bodek naik pangkat. Yang ni bekerja strict lillahi ta'ala, kita tahan pangkat dia, seolah-olah rezeki dia kita yang beri. Ingat, itu di antara perkara-perkara yang kita kena ingat. Dosa yang paling payah sekalinya, iaitulah dosa manusia dengan manusia. Lepas satu dia kata la yutrak, dosa ini tidak dibiarkan, akan diambil tindakan walau ba'dahin. Adapun zalim yang diampunkan, maka iaitu zalim hamba bagi dirinya, iaitulah dosa kita dengan Allah. Dosa kita dengan Allah tak payah. Kadang-kadang dosa ini tidak dosa besar, memadai yang kita ambil wudu, batal, habis dosa. Lepas solat kita baca subhanallah 33 kali, yang kita dah sebut dalam hadis dulu. Nabi kata diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Gugur. Berjalan kasratul khuta'isal masajid, sekali melangkah naik darjat, sekali melangkah hapus. Dapat. Dosa dengan Allah mudah. Yang jadi payah dosa kita dengan manusia. Ini yang kita bimbang hari ini. Kita duk mengumpat orang, kita duk tuduh orang, kita buat la ilaha illallah. Banyaknya kerja kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Banyaknya
hisab di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. La tazulu qadama 'abdin, tidak akan berganjak kaki anak Adam ini sehingga ditanya semua perkara-perkara yang telah disebut itu. Dan hadis ini panjang. Ini zulma salasah tadi, tulis hadis ini diriwayat oleh Imam As-Suyuti dalam Jami' As-Shaghir, dikatakan riwayat At-Tayalisi dan Al-Bazzar daripada Anas dengan sanad yang hasan. Sanad dia hasan. Dan kata Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah ni khalifah, bahwasanya aku sungguhnya terlebih malu bahawa aku zalimkan akan dia orang yang tiada dapat orang yang menolakkan dia melainkan Allah Azza wa Jalla. Muawiyah kata, aku sangat malu kalau aku buat zalim terhadap orang yang lemah, tak ada siapa nak bela dia kecuali Allah Azza wa Jalla. Di antara orang yang lemah yang saya nak bela juga hari ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita ni kelebihan membela orang lemah, iaitulah ramai di kalangan muslimat kita ni, isteri-isteri yang ditinggalkan oleh suami. Dalam istilah orang Melayu kata gantung tak bertali. Betul istilah tu? Kalau gantung ada tali senang, mati orang tolong tanam. Ini gantung tak bertali. Ada tok lelaki, ada suami tak ada tok lelaki. Orang lain tengok dia nak bantu tak boleh. Siapa ni? Bini orang. Mana laki dia? Entah hilang, bertahun-tahun dah sudah hilang. Nafkah zahir pun tidak ada, nafkah batin pun tidak ada, kasih sayang pun tak ada, SMS pun tak pernah hantar. Tak tahu duduk di mana, dunia mana duduk, dia planet mana dia hidup tak tahu. Jadi orang nak bantu tak boleh. Dia nak pergi ke mana pun masih lagi terikat dengan isteri orang. Karena itulah kita bagi nasihat, mana-mana suami yang tak nak lagi beristeri, cerai, selesai masalah. Ni tak ada nak zalim kawan ni, terpaksa kena bekerja cari nafkah sendiri, anak-anak dia kena tanggung, suami tak entah duduk di mana. Ini satu kes yang berat. Ini satu kezaliman, jenayah yang dibuat oleh orang laki-laki terhadap orang perempuan. Walau macam mana pun, puan-puan jangan menuntut. Kalau macam ni, beri saja kepada kami hak, biar orang isteri boleh cerai suami. Kan senang macam tu. Baru kita jadi puak-puak liberalisme dipanggil ni, golongan yang nak samakan laki-laki perempuan. Saya kata kalau bagi hak orang perempuan boleh cerai suami, jawab dia mahkamah kena tambah 10 kali lagi. Hari-hari 4 kali sehari dia cerai suami dia. Lambat balik SMS, awak dah jatuh talak 4, jangan balik lagi malam ni. Allah Ta'ala tak beri orang perempuan ni kuasa kerana mereka sangat emosi dalam masalah ini. Tapi orang yang diberi kuasa ini pun nakal, tak bertanggungjawab depan Allah Azza wa Jalla, kamu akan didakwa oleh isteri dan anak-anak. Banyak. Saya kalau orang perempuan telefon menangis, saya bimbang dah. Tak ada dah kerja lain kecuali macam mana nak buat, minta tolong doa, suami tak balik. Allahu Akbar. Jadi banyaklah kezaliman-kezaliman ini. Itu semua ni termasuk dalam kezaliman, zulmul ibad, menzalimi hamba-hamba Allah Ta'ala ini. Muawiyah kata apa? Kalau aku zalim, orang boleh lawan, gentleman. Tapi kita buat zalim pada orang tak melawan, hanya Allah yang mengadu, cukup dahsyat. Kan kita dah cerita hari tu, seorang perempuan yang kena zalim, yang tak mau mengadu. Ingat ada cerita? Kita tak cerita lagi sini. Ni orang ni kena zalim, dia tak mengadu, dia tak kata apa, senyap. Akhirnya orang yang melakukan kezaliman tadi sakit, bawa hospital kata tak ada penyakit, cari terbongor, jampi, tak keluar apa-apa, tak berasak air dia, tak ada apa-apa. Dia kata masalah dia ni. Cek rupanya dia ada menzalimi seorang perempuan. Orang-orang yang baik-baik di kampung ni pergi jumpa makcik, minta maaf dengan makcik tu supaya maafkan kepada orang ni. Makcik kata, aku tak ada salah apa, aku tak buat apa dengan dia, aku tak kata apa, aku tak, senyap. Kata orang, silent protest, tak kata apa, senyap. Payah ni jadi, payah macam ni. Satu hari dia orang pergi pula dekat makcik ni, mencerita keburukan kawan tu. Orang ni buat begini. Macam mana makcik agak-agaknya? Boleh tak makcik kata jahat pada orang ni? Makcik kata memang dia jahat, dia buat ngaku. Sepatah keluar daripada mulut dia. Kata ulama, ketika itu doktor dapat kesan penyakit kawan tu. Ini bahaya. Orang yang mengadu hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dia tak kata apa-apa, dia mengadu, dia zalimi, senyap. Bila keluar daripada mulut dia nak membela diri dia, ketika itu dia panggil intisarul lin nafsi. Orang ini
berjuang mempertahankan diri dia, bukan lagi berjuang untuk benda lain. Maka kata itu, ulama kata sudah terbuka hijab, orang boleh nampak apa penyakit dia ni. Ini kita kata orang yang dizalimi, yang bersabar hanya dia dengan Allah Azza wa Jalla saja, dia tak doa jahat pada orang itu, dia mengadu pada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala angkat dari itu dia ni, orang ni lebih bahaya daripada orang yang siang malam duk mengadu pada orang. Ini bahaya. Kata setengah hukama, ahli bijak pandai lagi kata, sebutkan oleh kamu tatkala engkau menzalimkan orang, akan adil Allah padanya. Mu kena ingat, mu nak zalim ke orang, kita ingat Allah Ta'ala adil. Dan pada tatkala kuasa kamu akan kuasa Allah, kita ingat kita berkuasa zalim pada orang ni, kita ingat kuasa Allah Ta'ala lebih kuat lagi. Dan jangan engkau menghairankan kerana kamu lulus dua tangan kamu tumpahkan darah. Tangan kita ni berkuasa, kita tumpah darah, tembak orang ke buat apa ni, maka bahawasanya baginya yang membunuh lagi akan mati seperti itu juga. Ingat, kalau kita boleh bunuh orang hari ni, kita juga akan mati seperti orang itu. Dan kata Abu Saur ni seorang sahabat, orang yang rapat dengan Imam Syafi'i. Dia kata apa? Bermula batu yang dimasukkan di dalam binaan rumah, batu yang masuk dalam binaan rumah yang ketiadaan halal, batu yang tak halal itu dia panggil cengkerang. Cengkerang itu mata apa ni? Cengkerang deposit, binasanya bangunan tersebut. Jadi kalau kita nak suruh rumah kita yang tak tahan lama, masuklah bahan-bahan bina yang tak halal, ia akan binasa. Ini peringatan-peringatan yang jadid. Dan kata setengah ulama lain pula, jikalau bahawasanya surga itu negeri yang kekal, dimasukkan satu atau sepotong kayu daripada yang zalim, nescaya aku takut surga pun akan binasa. Allahu Akbar. Yakni sangat hampir binasa rumah yang diambil batu atau kayu yang haram. Dan diceritakan bahawasanya Kisra Anusyarwan, pemimpin Faris, Kisra Anusyarwan adalah baginya guru mengajar ilmu adab akan dia, hingga masyhur ia pada ilmunya. Jadi tok guru dia ni masyhur, duk ngajar. Kisra ni anak raja. Apa dia buat? Maka dipukul akan dia oleh gurunya pada suatu hari dengan ketiadaan dosa. Tok guru dia saja nampak dia tak bersalah, yakni ketiadaan kesalahan, tak ada salah apa-apa. Maka menaruh marah pada hatinya, dia simpan dalam hati dia nak balas dendam kepada tok guru dia ni. Jangan masalah. Maka tatkala baik ia kerajaan baginya, bila dia naik takhta jadi raja, jadi pemimpin, dia panggil guru dia. Maka berkata ia pada gurunya, apa yang menanggungkan dikau? Apa sebabnya tuan guru pukul saya pada ketika hari dulu, sedangkan saya tak pernah buat zalim, tak pernah buat apa-apa? Kenapa tuan guru pukul saya? Tak juga ceritakan. Maka kata gurunya, tatkala ada engkau, aku lihat akan dikau sangat gemar pada ilmu. Bila aku tengok mu ni suka kuat belajar, aku harap bagimu kerajaan. Jadi aku harap kamu akan naik takhta jadi pemimpin kemudian daripada bapakmu. Maka aku suka nak rasakan dikau pada zalim, nak suruh kamu terasa dizalimi, supaya jangan engkau zalim akan orang lain. Bila mu kena zalim, mu teringat sampai ke jadi raja, mu teringat lagi. Jadi mu kena ingat, orang yang kamu zalim juga, itulah mereka akan merasai keperitan dizalimi. Maka berkata Anusyarwan, zah, yakni elok. Cantiklah, nasib baiklah tok guru nasihat pada saya macam ni. Sama juga cerita ni kalau tuan-tuan baca dalam buku Muhammad Al-Fatih. Raja tengok cerita Muhammad Al-Fatih? Tak tengok? Tengok? Budak-budak tengok, mak dia kena tengok juga. Lepas pada ni buat balik biar mak tengok cerita Muhammad Al-Fatih.
Boleh? Ni kita beli kartun tunjuk anaknya. Muhammad Al-Fatih ni seorang yang hebat. Tak tinggal solat, belajar betul-betul. Di antara cerita Muhammad Al-Fatih macam ni, tok guru dia pukul dia tanpa sebab. Nak suruh dia merasai bahawa seksanya jiwa orang yang kena zalim ni, terseksa jiwa dia. Maka setengah raja dahulu, raja zaman dulu, dia telah tulis di hamparan, dia tulis dekat dengan hamparan Maidani dia kata-kata macam ni. Menarik ni kata ni. Apa dia kata? Tengok dalam kitab kita tak bagi betul-betul. Saya nak ajar cara baca syair. Ada orang kata 2 bait ni dalam kitab Al-Kabair. Cara dia bacakan, la tazlimanna idza ma kunta muqtadira faz-zulmu yarji'u uqbahu ila an-nadami faz-zulmu masdaruhu yufdi ila an-nadami tanamu 'aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u 'alayka wa 'aynullahi lam tanami. Boleh kata? Siapa nak kata sekali? Tak nak deklamasi ke apa dia panggil ni? La tazlimanna idza ma kunta muqtadira faz-zulmu masdaruhu yufdi ila an-nadami tanamu 'aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u 'alayka wa 'aynullahi lam tanami. Artinya, jangan kamu zalimkan orang apabila kamu ada kuasa. Itu satu bait yang pertama. Letak stroke situ. Baru kita buat syair ni ikut rangkap dia baru sedap. Dan tiada kamu ketahui akan apa yang pembuat oleh doa. Tajam doa ni kamu tak perasan. Orang mazlum duk doa naik. Anak panah malam sangat lulus dan tetapi sihamul laili nafizah. Kita pergi baca doa lain pula dah. La tazlimanna, dan jangan kamu zalimkan apabila, artinya jangan kamu zalimkan orang apabila ada kamu kuasa. Bila kamu kuasa, la tazlimanna idza ma kunta muqtadira, bila kamu berkuasa jangan zalim pada orang. Faz-zulmu masdaruhu yufdi ila an-nadami, maka zalim itu tempat keluarnya membawa kepada menyesal. Itu habis rangkap. Tanamu 'aynaka wal mazlumu muntabihun, tidur 2 mata engkau dan orang yang kena zalim berjaga malam, tak lena tidur dia. Yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanami, meminta doa ke atas engkau dan ainullah tidak tidur. Ini terjemahan kepada bacaan yang pertama tadi, la tazlimanna idza ma kunta muqtadira. Bait yang kedua ini tanda situ. Bait yang kedua ini dia kata diambil daripada syair Imam Asy-Syafi'i. Al-Baitani, 2 syair daripada Imam Syafi'i dalam Dewan Syafi'i. Atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'a ad-du'a'u sihamul layli nafizatun walakin laha amadun walil amadin qida'u. Atahzahu bid-du'a'i wa tazdari, kamu mudah-mudah senang-senang je akan doa, kamu permain-mainkan akan dia. Orang duk doa munajat, kita duk perli mai, doa lah, nak doa tak jadi apa. Jangan duk beli doa orang zalim dengan air mata mereka sangat tajam. Kadang-kadang kita nampak, kadang-kadang kita tak nampak kesan dia. Wa ma tadri bima sana'ad du'a'u, dan kamu tiada ketahui dengan apa yang diperbuat oleh doa. Sihamul laili nafizatun walakin, anak panah malam sangat lulus tajam, dan tetapi laha amadun walil amadin qida'u, dan baginya masa dilalukan dia, dan
masa itu akan berakhir juga. Maksudnya doa orang zalim ni kalau tak diterima sekarang ni pun tempohnya akan berakhir. Tuhan dalam hadis kata yumhil wala yuhmil. Allah Ta'ala tangguh tapi tidak awal, tidak cuai kat doa orang yang dizalim. Habislah kita tengok dalam nasihat seorang sayyidah yang hebat ini. Dan tatkala berlaku zalim oleh Ahmad bin Talun, daripada mengerjakan adil, dia ni pemimpin, menangis segala manusia tentang kezaliman Ahmad bin Talun, dan berhadap mereka itu kepada Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ni seorang yang hebat daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita cerita Sayyidah Nafisah ni, orang hebat, iaitu syarifah yang sangat zahid, mengadu orang kepada dia. Dia kata apa? Maka berkata ia, Sayyidah Nafisah ni cucu Nabi. Tulis itu. Sebelum kita cerita kehebatan dia, kita kenal dia sikit. Nama dia Nafisah binti Al-Hasan bin Zaid bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Maknanya cucu cicit ciak kepada Sayyidina Ali, kan? Kalau ada orang nak boleh anak cucu, letak nama Nafisah ni. Hebat sangat orangnya. Ada anak beranak saya dua ni? Tak ada. Cucu ada? Baru cucu Nafisah. Kita ambil di mana ni? Ambil di Masjid Negara ni nama ni. Hikmah kan dalam ilmu. Dia ni dilahirkan pada tahun 145 di Mekah, cucu Nabi, dan seorang yang sangat zahidatun, seorang yang zahid, tak nak pada dunia, dan abidah, orang yang kuat beribadat. Daripada Mekah dia berhijrah pula kepada duduk di Madinah dengan suaminya, yang akhir sekali dia pergi ke Mesir dengan mak bapak dia, dengan ayah dia, dan katanya dia meninggal pun di Mesir, dan dia ni sempat dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hebat Sayyidah Nafisah ni. Satu majalah yang cantik, nanti tuan-tuan baca, nak tajuknya majalah Muslimah, boleh tengok dalam tu cerita Sayyidah Nafisah, insya-Allah. Jadi cerita dia, saya tak nak bacalah cerita panjang Sayyidah Nafisah ni. Jadi bila orang mengadu, Ahmad bin Talul ni buat tak baik, orang mengadu pada Sayyidah, maka berkata dia, manakala ia berjalan, bila dia berjalan, kata orang esok dia ada majlis nak keluar daripada istana, maka menulis surat dia pada kertas. Sayyidah Nafisah tulis surat, dan berhenti ia di tepi jalan. Kemudian lalu raja itu dan berkata ya, hei Ahmad bin Talun. Orang tengok, ini Sayyidah ada sini, cucu Nabi ni. Maka tatkala melihat ia akan dia dikenalnya, maka turun ia daripada kudanya, berjalan kaki pergi kepada Sayyidah Nafisah, mengambil kertas itu daripada tangannya dan dibacanya. Jadi Sayyidah ni tulis surat nasihat pada dia. Maka dia tengok tersurat di situ, dia tengok apa? Maka tiap-tiap padanya tersurat dengan katanya, ni isi kandungan surat Sayyidah ni, manakala kamu milikkan, maka kamu buangkan, Allah. Dan sungguhnya kuasa kamu, maka kamu keraskan. Bila mu dapat milik, kamu buang. Bila kamu berkuasa, kamu keras, tak berlaku adil. Dan memberi nafaat, maka kamu keraskan. Dan manakala kamu beri nikmat, kamu payahkan. Dan jika kamu datangkan rezeki, maka kamu putuskan. Dan sebenarnya telah diketahui kamu bahwasanya anak panah malam sangat lulus, tiada tersalah, istimewa pula daripada hati yang telah kamu pedihkan dia, dan daripada tubuh yang kamu telanjangkan dia. Perbuat oleh kamu apa yang kamu kehendaki,
maka bahwasanya kami sekalian sabirun, orang-orang yang sabar. Dan zalamah, zalim kamu, maka bahwasanya kami dengan Allah minta tolong. Dan zalim kamu, bahwasanya kami kepada Allah mengadu akan zalim kamu. Dan lagi akan diketahui oleh mereka itu yang zalim, yang mengatakan ayyamun qalabin yang qalibun, di manakah berpaling mereka itu. Itu surat dia. Kemudian katanya, maka ia pun mengadilkan rakyatnya. Kemudian daripada ketika itulah dan saat itulah maka mengerjakan oleh orang yang akil, bahawa ia menegahkan daripada tangannya daripada yang zalim, dan berjalan ia di atas jalan adil, dan melakukan pekerjaannya dengan insaf, dan mengintai-ngintai akan suruhan Allah pada sirnya, pada rahsianya dan zahirnya. Dan ketahui pula bahwasanya Allah Ta'ala lagi akan membalas akan atas segala amal kebajikan dan kejahatan, maka diseksa akan zalimin di atas zalimnya itu. Itu di antara nasihat Sajidah kepada Ahmad bin Talun. Habislah kita, alhamdulillah, tamatlah kita Munatul Musalli. Jadi kita baca doa seperti doa yang dibaca dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikril ghafilun wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi at-tahirin salatan wa salaman daimain ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayah wa khairal mamat wa thabbitni wa saqqil mawazini wa haqqiq imani warfa' darajati wa taqabbal salati waghfir khati'ati wa as'aluka darajatal ulya minal jannah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnatan biqaumin fatawaffani ghaira maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa muraqabata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila al-islam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini doa Syekh Daud menutup kitab dia. Dan doa ini kita boleh baca bila-bila saja, bila kita perlu. Boleh kita jadikan doa kita lepas solat kita ke, bila masa kita nak baca, boleh kita jadikan doa ini. Jadi cantik doa ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Terjemahan dia panjang, jadi setengah terjemahan tu boleh tengok dalam kitab kita yang lain insya-Allah. Jadi wallahul muwaffiq liman yasha la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Maksudnya Allah Ta'ala yang beri taufik kepada siapa yang dia kendakinya, tidak ditanya apa yang Allah Ta'ala buat, dan kita yang akan ditanya. Tengok, telah selesai faqir ilallahi Ta'ala. Tengok orang sampai dulu menulis kitab sangat tawaduk dia. Dia bahasa diri dia tu faqir ilallah. Maknanya orang yang berhajat sangat kepada Allah. Kalau kita hari ni kan telah menulis akan dia oleh nak tulis apa? Profesor tu profesor ni tak? Tak apalah, jadi ada profesor dia tulis. Daud bin Abdullah Al-Fatani menterjemahkan risalah yang bernama Muniatul Musalli ini dalam negeri Mekah Al-Musyarrafah pada waktu duha hari Selasa 15 hari bulan Zulhijjah daripada hijrah Nabi alaihi wassalatu taslim 1240 tahun. 1240 2 tahun. Cuba tulis. Main matematik sikit. 14 42. Tolak sekarang ni 1434. Berapa tahun? Berapa tahun dah?
Mana ahli matematik? 192. Alhamdulillah. Selepas Syekh Daud tulis kitab ini 192 tahun, maka pada pagi waktu duha hari Sabtu 26 Rabiul Akhir tahun 1434 bersamaan dengan 9 hari bulan Mac tahun 2013, Abu Anas dan para pelajar semua di Dewan Masjid Negara ini telah mengkhatamkan bacaan kitab ini daripada awalnya sampai ke akhirnya. Alhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa musalliyan ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amin ya rabbal alamin. Kita mengharapkan mudah-mudahan pelajaran kita ini diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang kita belajar ini bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, semoga perbincangan kita ada faedahnya, insya-Allah. Jadi kita akan sambung terus kepada risalah yang kedua. Dalam kitab ini ada satu lagi kitab lain. Tengok di bawah tu. Inilah risalah yang bernama Al-Bahjatul Mardiyah, pada menyatakan uzur menyalahi makmum daripada imam, karangan Tuan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Jadi kita ini membincangkan tentang hukum muwafiq dan masbuk. Makmum yang mari kemudian mari tertinggal dengan imam. Penting bab ni. Jadi kita akan terus pergi kepada cerita ni, insya-Allah, di dalam perjumpaan kita yang akan datang. Bila habis tu baru kita bincang kitab lain pula, insya-Allah. Habis yang tu dulu. Habislah kita, ini banyak soalan-soalan yang ditanya. Soalan yang pertama, saya bermusafir pada hari Jumaat. Saya bertolak selepas waktu subuh. Adakah wajib saya solat Jumaat atau gantikan solat Jumaat dengan zuhur? Di sini ada dua pandangan. Kalau dalam fiqh Syafi'i, bila orang tu dah keluar lepas subuh, maka dia kena solat Jumaat. Tapi pandangan yang kedua yang mengatakan selagi tidak azan Jumaat, kita keluar, tidak menjadi masalah. Jadi kita tengoklah, kalau kita boleh solat berjumaat itu yang terbaik, khuruj anil khilaf. Tapi kalau sekiranya tak dapat, contohnya waktu penerbangan kita pukul 12.30 tengah hari, macam mana kita nak solat Jumaat? Atau pukul 2.30 petang, tak sempat pergi Jumaat, kapal terbang terlepas, semuanya terlepas. Jadi kita ambil pandangan yang kedua, ambil rukhsah, kelonggaran yang ada ini sangat penting, terutama di zaman kita ini. Bukan zaman kita naik kenderaan ikut kehendak kita. Jadi kalau kita naik kereta, berhenti itu lebih baiklah. Dia naik kapal terbang tak akan berhenti, dia akan terus terbang. Nak solat atas Jumaat, atas kapal terbang tak ada pula masjid. Nah, soalan yang kedua, benarkah cerita kanak-kanak bayi meninggal di kubur bersebelahan dengan manusia yang diseksa malaikat, beruban rambutnya dik kerana takutnya seksa malaikat? Hari uban ni bila semuanya masuk air kiamat esok, yaumai ya'alul wildana shiba, bila kiamat tu semua akan jadi uban. Adapun dalam kubur ni kita tak tahu, benda alam gaib, benda alam yang tak ada siapa yang pergi bongkar kubur orang tu orang ni. Jadi kadang-kadang cerita orang bawa ni ada yang betul dan banyak yang tak betul. Memadailah kita baca hadis-hadis yang sahih, wa'id terhadap orang-orang yang duduk, orang yang buat maksiat, meninggalkan manusia yang seksa malaikat sebab. Jadi kita cuba jangan duk cari cerita pelik-pelik. Soalan yang seterusnya, ini masalah berkait dengan apa yang kita belajar hari ini, tentang pelaksanaan undang-undang syariat Islam di dalam mana-mana negara. Kita kena tahu mana-mana negara di atas dunia ini Allah Ta'ala beri pinjam kepada pemimpin-pemimpin yang ada, dan kita wajib melaksanakan undang-undang Islam, syariat Islam dalam negara. Yang pertama sekali, patuh kepada Allah Azza wa Jalla dalam perundangan kita, taat kepada Allah. Cuma mungkin bila masyarakat kita ini bila disebut undang-undang, kita nampak undang-undang jenayah. Itu satu cabang daripada perundangan Islam. Awal lagi kita kena letak masalah membetulkan akidah itu sendiri. Kemudian rukun Islam dilaksanakan. Jadi bila mari sampai bab jenayah, ada situ kita bincang. Jadi bukan kata bila sebut undang-undang Islam maksudnya potong tangan. Lah, itu orang putih yang buat.
nak menakutkan orang non-Muslim, kamu nak laksana undang Islam, mana potong tangan. Tak lagi. Banyak lagi kita kena start dengan solatnya, dengan apa. Hari ni masalah yang pertama hari ni pun, yang tak terlibat dengan potong tangan, potong kepala ni pun, banyak yang tak selesai. Solat, kita awal kita berbincang dalam Munadatul Musalli. Syekh Daud kata menjadi tanggungjawab kepada pemimpin supaya memastikan rakyatnya melaksanakan salat. Jadi ini di antara perkara, kerana itulah masalah-masalah gini kita perlu pada penjelasan yang panjang. Orang bukan Islam bila duduk dalam negara Islam, mereka juga terikat dengan peraturan Islam di dalam perkara-perkara yang tidak dihalalkan dalam syariat mereka. Kalau syariat dia kata dia boleh minum arak, dia boleh minum. Syariat dia kata dia boleh, itu perbezaan panjang. Cuma untuk tengok dalam satu kuliah saya, tajuk dia keindahan undang-undang Islam. Bertengok dalam tu kita hurai panjang hari itu tentang masalah ini. Kalau isteri kena marah benda-benda yang remeh-temeh, adakah suami itu menzalimi isterinya dan doa isteri itu mustajab? Ini soalan dari realiti ni. Nak marah remeh-temeh tu buat apa? Jangan duk marah. Isteri ni kita dah sebut kan dalam cerita Muawiyah dulu. Isteri akan menang kalau suami tu, kau tak dengar lagi sini? Tak lagi. Orang pergi kritik Sayyidina Muawiyah. Dia kata Muawiyah tak layak awak jadi pemimpin sebab awak takut dengan isteri. Jadi Muawiyah pun tengok. Apa sebab lagi? Tak ada. Awak takut ke bini? Queen control, tak boleh jadi pemimpin. Muawiyah kata apa? Suami isteri akan menang dengan suami yang baik. Jadi pasal itulah, kalau suami baik, isteri boleh kontrol. Tapi mereka akan tewas, akan kalah bila suami dia laim, orang yang jahat. Salah sikit penampar lalu. Ini akan tewas isteri. Salah sikit kutuk selalu, cerca. Apa benda remeh-temeh nak marah ke isteri, tak ada pasal. Isteri kita ni anak orang, kita ambil untuk jaga amanah. Dia pula bersedia pula tu nak duduk di rumah kita, nak jaga kita, tak pergi di mana-mana. Jadi tiba-tiba kita buat macam ni. Dan isteri jangan doa tajam kepada suami. Memang orang kena zalim ni, doa dia mustajab. Jangan doa kepada suami yang tak baik-baik. Habis kalau suami jadi tak baik, apa jadi dengan kita? Kalau suami jadi tak baik, dia tak nak ceraikan pula, gantung tak bertali lagi tu jawab dia. Satu dah tak bertali, kepala ke bawah, kaki atas pula dah. Lagi dua kali dahsyat. Jadi jangan keceluparan mulut kita sendiri kadang-kadang mengundang bala bencana ke atas diri sendiri. Jangan. Adakah menjadi salah seorang suami memuji pasangannya kepada orang lain? Adakah dibolehkan dengan batas itu? Misalnya memuji pasangan di internet, Facebook, pejabat dan sebagainya. Ini akan mengundang bala bencana. Suami dipuji orang lain depan bini lah, dalam Facebook ke, dalam apa benda ke, jangan puji orang lain. Sebab manusia ni ada dua sifat dia. Satu, sifat cemburu itu memang ada. Itu telah menjadi dipasang dalam jiwa manusia ni, sifat cemburu. Dia kena, apa sebab kita nak puji suami orang depan suami kita? Bukan dua suami pun, apa sebab nak pergi puji suami lagi orang lain? Kita dah ada suami, dah ada isteri, jangan puji. Ini semua akan bawa pada bala bencana dan akhirnya pergi ke mahkamah syariah lah jawab dianya. Ini banyak kes-kes yang berlaku ni. Ini bahaya. Sama juga dengan puji masakan isteri kan, kita dah cerita dari itu. Orang tu lepas motivasi, lepas dengar kuliah, dia balik puji isteri dia masak. Oh sedap awak masak hari ni, sedap makan. Isteri dia tak jawab apa, dia merah muka. Dia kata buat apa makcik ni? Biasa kalau orang puji senyum, dia tak senyum. Isteri dia kata macam mana saya nak senyum abang? 20 tahun saya masak ke awak, tak pernah awak puji. 20 tahun tak pernah puji. Petang ni jiran sebelah tu atas kuih awak puji melangit-langit. Apa sebab? Kena pula betul lah pula jiran tu janda. Mati meletup terus dah. Mana tak marah suami dia, isteri dia mana tak marah. Marah sungguh dengan dia tu kan. Jangan. Nak puji pun biar bertempat, tapi isu puji suami atau isteri dalam internet ni satu perbuatan yang tak baik, yang boleh mengundang bala bencana dalam rumah tangga. Mamlakah tu makna kerajaan. Mamlakah dalam kitab tu, mamlakah dengan mana kerajaan. Kalau tuan-tuan pergi ke Arab Saudi, dia akan cop tu al-mamlakatul Arabiyah, makna kingdom, itu mana mamlakah, negeri beraja. Kita sebut dah tadi slow-slow kan. Jika terbatal di rakaat 10 dalam solat tarawih yang berimam, bagaimana sambungnya? Sambungnya masuk balik lah. Mudah ya.
Jika haid kering 3-4 hari, mesti tunggu sampai 7 hari untuk tak. Kalau dah kering dah, memang tak ada tanda-tanda, sudah ada tanda ending dia, tak payah tunggu 7 hari. Ia nak tunggu 7 hari ni orang yang bercelaru, haid bercelaru, baru kena tunggu. Yang haid tak celaru ni tak payah. Tak payah duduk, teruskan jalan. Jadi kalau berhenti 10, kita nak cukupkan 20 rakaat contohnya. Tarawih tadi. Tak apa. Kita masuk dah terlepas 2 rakaat, sambung lagi lepas imam bagi salam, kita tambah lagi. Macam yang masbuk lain pula. Ini tunggu dulu sampai dalam bab Al-Bahjatul Mardiyah nanti, baru sedap cerita dia kan. Bagi yang ada tabiat buruk di tempat kerja, adakah diisyaratkan dia taubat dengan berpindah tempat lain? Sedangkan tempat kerja itu suasananya baik, boleh solat. Dah tak payah pindah tempat, dia tu jadi baik, selesailah masalah. Kalau pindah tempat lain dengan perangai itu, confirm tak dia bawa juga kes. Mazhab dia ni akan pindah pejabat lain pula, menyusahkan orang lain. Lebih baiklah dia susah di tempat yang sama dengan dia bertaubat, berubah menjadi orang baik, daripada dia pergi buka cawangan baru pula di tempat lain. Jika sudah bersara, hanya bergantung kepada wang simpanan untuk menyara hidup, adakah wajib mengeluarkan zakat simpanan kerana sudah tidak bekerja? Hatta anak yatim yang merangkak, kalau dia ada duit simpanan cukup nisab, cukup setahun, dia kena bayar zakat. Jadi kalau tak mau bayar zakat, senang je. Zakat di wilayah ni berapa? Kalau di Kelantan 13,200, kita sedekah biar sampai 13,000, kurang 200 nisab, tak kena zakat. Macam mana boleh? Tak nak kurang, nak tambah lagi tak? Tak kira lah. Yang pentingnya tuan ataupun puan masih lagi mempunyai nisab yang cukup, tak kira, zakat mesti berlaku. Lepas salat fardu maghrib ada 5 minit sebelum masuk fardu isyak, bolehkah sembahyang sunat maghrib? Boleh, selagi tak azan isyak masih lagi dalam waktu dia. Sekiranya saya musafir menaiki bas, bilakah tempoh musafir saya bermula dari rumah atau stesen bas? Daripada stesen bas. Rumah dia tu tak boleh jamak lagi di rumah. Pekerja mengambil masa lebih masa untuk solat sampai 40 minit. Selalunya mereka akan satukan solat zuhur dan asar. Zalimkah bos jika tegur akan waktu solatnya? Pergi solat zuhur sampai 40 minit. Orang tarawih pun tak sampai banyak ni. Lah, ini satu pengabaian kepada tugas. Solat zuhur yang cukup waktu 5 minit cukup dah. Kenapa nak lebih-lebih pula? Waktu zuhur yang lebihnya. Acu solat isya 40 minit, tak buat pula tu. Nah, jangan. Kita kena tegur kerana dia jual. Saya tahiyat awal baca tahiyat akhir sebab telaja, apakah yang dikatakan menambah rukun? Lah, kita kena tengok rukun fi'li berbeza dengan rukun qauli. Rukun fi'li tak boleh tambah. Rukun qauli kalau tertambah taklah sampai batal salat. Itu perbezaan dia. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita dalam Al-Bahjatul Mardiyah, kitab yang membincang khusus tentang masbuk dan muafi. Kitab ni sangat menarik insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.